kami dari Grup 1 akan berkongsi mengenai tugasan berkumpulan kami, iaitu falsafah pendidikan Islam dalam membentuk jati diri pelajar pada zaman kini. Pertama sekali, apakah itu falsafah? Falsafah adalah satu perkataan yang datang daripada bahasa Greek, iaitu filosofia. Perkataan ini dialih kepada bahasa Inggeris, iaitu filosofi, dan dalam bahasa Melayu pula dikenali sebagai falsafah, yang mana perkataan ini juga diambil daripada bahasa Arab. Semasa tamadun Greek, perkataan ini seringkali digunakan, di mana perkataan ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu philo dan sophia. Perkataan philo bermakna love ataupun cinta, manakala sophia bermakna wisdom ataupun kebijaksanaan. Apabila digabungkan, perkataan ini membawa maksud love of wisdom ataupun cintakan kebijaksanaan. Melalui frasa love of wisdom ini dapat kita definisikan falsafah itu adalah satu cara untuk mencintai ataupun mengkaji suatu perkara yang menggunakan akal fikiran bagi mendapatkan kebenaran. Secara amnya, falsafah ini bermaksud pemikiran yang sistematik mengenai hakikat asas alam semesta, iaitu metafizik ataupun teori kewujudan. Falsafah juga dikenali sebagai pengkajian yang dibuat terhadap masalah asas dan abstrak. Pengkajian ini termasuklah kajian hakikat, kewujudan, moral, ilmu, dan kajian ini selalunya dibuat melalui andaian, implikasi dan perkaitan. Seterusnya, apakah itu falsafah pendidikan? Falsafah pendidikan boleh ditakrifkan sebagai pedoman, arah tuju serta pendapat terhadap sesuatu perkara yang melibatkan pendidikan. Falsafah pendidikan ini melibatkan proses menilai, menelaras serta menganalisis masalah yang berkait rapat dengan pendidikan. Falsafah pendidikan juga adalah satu petunjuk bagi menjalankan proses-proses penambahbaikan, penilaian dan penyelarasan sesuatu perkara yang terperinci mengenai pendidikan. Sebagai contohnya, falsafah pendidikan dapat dilihat dalam negara kita sendiri, iaitu dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan. Objektif serta tujuan falsafah ini adalah untuk melahirkan insan yang seimbang melalui proses pendidikan yang telah disediakan. Melalui falsafah ini, sistem pendidikan dapat ditambah baik serta dibaik pulih kepada lebih sistematik dan teratur. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan lagi kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada pembentang yang sebelumnya. Dengan ini, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk kepentingan falsafah pendidikan terhadap jati diri pelajar. Kepentingan yang pertama adalah untuk memperkembangkan unsur jasmani pelajar. Unsur jasmani adalah tertumpu kepada kesihatan tubuh badan pelajar, yang mana ia dapat meningkatkan tahap keupayaan badan melalui aktiviti riadah yang menggunakan bakat serta kemahiran yang ada. Dapat kita lihat, pendidikan jasmani direka dan dibentuk bagi menyemai keyakinan diri, meningkatkan kemahiran, mematuhi peraturan dan menanam semangat kerjasama serta bekerja di dalam kumpulan. Bukan itu sahaja, pendidikan jasmani memainkan peranan penting dalam mendidik pelajar melalui aktiviti sukan, rekreasi, sosial yang seterusnya membantu mereka dalam mengaplikasikan gaya hidup sihat. Sebagai contoh, unsur jasmani telah diterapkan oleh Kerajaan Malaysia ke dalam sistem pendidikan melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK. Sistem ini adalah bertujuan sebagai panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan serta mengukur penyertaan, penglibatan dan pencapaian pelajar dalam pelbagai aktiviti sukan, kokurikulum dan ekstrakokurikulum. Seterusnya, kepentingan yang kedua, untuk memperkembangkan unsur emosi. Emosi ialah satu perkara yang sensitif dan perlu diambil perhatian kerana ia mampu memberi impak dalam kehidupan seseorang secara menyeluruh. Tahap kecerdasan emosi seseorang individu, terutama sekali pelajar, boleh dianggap sebagai unsur utama yang mampu memberi impak kepada kecemerlangan mereka kerana ia adalah proses untuk memahami serta membentuk pemikiran seseorang manusia dari segi rasa, pemikiran dan tingkah laku. Amat penting bagi seorang pelajar untuk mempunyai emosi yang sihat agar mereka dapat menjalani aktiviti pembelajaran mereka dengan lebih berkesan. Kata-kata semangat daripada orang yang terdekat juga penting agar pelajar sedar bahawa mereka mempunyai orang yang memberi sokongan, membantu serta memberi nasihat kepada mereka. Mereka perlu sedar bahawa setiap masalah yang dihadapi pasti ada jalan penyelesaiannya. Persekitaran yang positif juga penting supaya mereka dapat memelihara emosi mereka dengan baik. Selain itu, tanpa kita sedari, masalah mampu memberi kesan kepada emosi yang boleh membawa kepada depresi yang juga mendorong kepada tekanan. Sebagai
contoh, seorang pelajar universiti dikatakan telah meninggal dunia akibat tekanan pembelajaran semasa menjalani pembelajaran dalam talian. Depresi mampu memberi tekanan yang begitu ketara secara tidak sedar terhadap psikologi pelajar. Oleh itu, emosi yang sihat dan positif amatlah penting untuk kita pelihara. Kepentingan yang seterusnya adalah untuk memperkembangkan unsur rohani pelajar. Keseimbangan unsur rohani adalah sangat penting dengan unsur-unsur lain dalam melahirkan sosok pelajar yang rajin, tekun dan sentiasa berusaha di samping mempunyai pegangan agama yang mantap. Ia juga dapat meningkatkan kemampuan seseorang pelajar dalam mengimbangkan kedua-dua aspek emosi dan rohani bagi melahirkan pelajar yang berkualiti dari semua aspek. Hal ini kerana kejayaan dan kecerdikan seseorang pelajar bukan hanya diukur dari aspek prestasi akademik yang baik sahaja, namun ia juga turut dilihat dalam aspek bina insan, iaitu menerusi cerminan akhlak dan peribadi mereka. Sebagai contoh, kerajaan telah mewujudkan pelbagai inisiatif untuk memupuk unsur rohani dalam diri pelajar. Di antaranya ialah memperkenalkan subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral dalam silibus pendidikan di Malaysia. Subjek-subjek ini merupakan satu pendidikan terpenting dalam mendidik watak dan juga pemikiran pelajar, yang mana ia berkait rapat dengan pembentukan akhlak pelajar yang sejajar dengan nilai-nilai Islam. Kepentingan yang terakhir adalah untuk memperkembangkan unsur intelektual pelajar. Falsafah pendidikan membantu dalam mengembangkan unsur intelektual pelajar dengan mengasah pelbagai keupayaan, bakat dan juga potensi mereka. Hal ini kerana di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, unsur intelek telah memfokuskan kepada ciri-ciri daya berfikir seperti menguasai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Menerusi unsur intelektual juga ia akan membantu pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Sebagai contoh, kerajaan telah melaksanakan pentaksiran intelek di institusi tinggi awam di seluruh negara. Pentaksiran ini adalah berdasarkan kepada Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM). Ia merupakan sebuah sistem pendidikan kebangsaan yang difahami di peringkat antarabangsa, yang mana ia menjelaskan semua kelayakan dan pencapaian akademik dalam pendidikan tinggi dan menghubungkan kelayakan ini secara bermakna dengan menerangkan tentang tahap pembelajaran, hasil pembelajaran menerusi sistem kredit, iaitu purata nilai grade kumulatif. Jadi, setakat itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Untuk pembentangan yang seterusnya, keberkesanan falsafah pendidikan terhadap jati diri pelajar. Pertama, telah berjaya melahirkan pelajar yang berdaya saing. Daya saing bermaksud bersaing, menyaingi dan menandingi. Sifat daya saing ini boleh dikatakan sebagai satu motivasi yang wujud dalam diri setiap individu untuk menjadi lebih cemerlang dalam segala aspek. Ia merangkumi pelbagai perkara yang dapat menjadikan pelajar itu mempunyai kemahuan untuk menjadi lebih maju, seperti meningkatkan pengurusan diri, komunikasi, perancangan serta melakukan tindakan yang lebih strategik. Jelaslah bahawa seorang pelajar yang berdaya saing merupakan aset yang paling berharga untuk menjadi penggerak pembangunan sesebuah negara pada masa hadapan. Generasi muda, terutama sekali pelajar, perlu menyiapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan serta kemahiran yang tinggi untuk melahirkan lebih ramai penuntut yang berdaya saing kerana pasaran negara yang meningkat dengan begitu pesat. Sebagai contoh, pembelajaran dalam talian memberi peluang yang luas bagi pelajar untuk mendalami bahan pembelajaran yang lebih efektif, yang mana membuatkan pelajar lebih tertarik untuk menimba ilmu dan pada masa yang sama dapat meningkatkan keinginan daya saing mereka untuk menjadi lebih baik. Para pendidik juga boleh melakukan pelbagai tugasan yang berkesan untuk mengasah kemahiran dalam kalangan pelajar bagi meningkatkan kualiti pada diri mereka dalam pelbagai bidang. Seterusnya, saya akan meneruskan tentang keberkesanan falsafah pendidikan kepada jati diri pelajar yang seterusnya, di mana ia telah melahirkan insan yang beradab dan berakhlak. Dalam akhlak, kandungannya juga adalah di mana hakikatnya ialah iman dan takwa. Ini bermakna apabila bercakap tentang konsep akhlak, ia secara langsung mempengaruhi adab yang mulia. Seperti yang kita ketahui, insan berilmu tidak boleh dipisahkan dengan adab yang tinggi, di mana semakin tinggi ilmu yang ada dalam diri, maka semestinya semakin tinggi budi pekerti dizahirkan dalam kehidupannya. Penekanan Islam terhadap pendidikan bersepadu telah menunjukkan bahawa ia telah berjaya mendorong kecemerlangan tamadun dan membangunkan modal insan yang dinamik.
Sebagai contoh di Malaysia, nilai murni telah diterapkan secara langsung kepada pelajar Islam dalam bidang pendidikan Islam, dan bagi pelajar bukan Islam, mereka berpandukan subjek pendidikan akhlak. Justru, pelajar yang membina ilmu dalam bidang masing-masing perlu mempamerkan adab yang baik dalam diri, di mana ia memanifestasikan kesopanan, kemesraan dan kehalusan budi pekerti pelajar. Bukan itu sahaja, falsafah pendidikan juga telah menunjukkan keberkesanan yang lain, di mana ianya telah melahirkan insan yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi. Semangat perpaduan yang tinggi dapat diartikan sebagai suatu unsur yang erat kaitannya dengan kemakmuran dan kerukunan suatu negara, terutama negara yang terdiri dari orang-orang yang berbeza kaum, bangsa dan agama. Menurut kajian falsafah pendidikan kebangsaan, ini menyatakan hasrat mereka untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang dari segi intelektual dan fizik, dengan menekankan nilai ketaatan beragama dalam menciptakan masyarakat yang bertanggungjawab untuk memelihara kemakmuran negara. Sebagai contoh, di Malaysia, semua orang harus menghayati konsep perpaduan satu Malaysia, di mana semua perlu menerima keunikan orang lain sehingga mereka dapat hidup bersama dalam rasa saling menghormati. Di antara hal yang digunakan pemerintah dalam menciptakan campuran masyarakat adalah dengan menciptakan bahasa, iaitu bahasa Melayu, yang mana ianya dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Oleh itu, perpaduan kaum ini amat penting bagi kelangsungan, kemakmuran dan keamanan sesebuah negara. Pengekalan perpaduan ini amat bergantung kepada kemantapan kontrak sosial yang disambut antara kaum melalui perundangan, dan kepada kemantapan pemimpin melalui kepimpinan yang mentadbir negara. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya yang berkaitan isu-isu semasa dalam konteks falsafah pendidikan di Malaysia. Umum mengetahui bahawa baru-baru ini dunia kita telah dilanda wabak COVID-19 yang telah merabut banyak nyawa. Oleh itu, kerajaan terpaksa mengambil inisiatif dengan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan supaya dapat mengawal pergerakan rakyat Malaysia keluar dan masuk daripada dalam negara dan luar negara. Pandemik ini telah menimbulkan
Kesimpulannya, kita dapat merumuskan bahawa pembangunan jati diri pelajar yang baik didorong oleh falsafah pendidikan yang berjaya. Hal ini kerana ianya mempunyai kesan yang positif terhadap perkembangan pelajar dari aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi. Pelajar dengan jati diri yang tinggi dapat melahirkan generasi baharu cemerlang dan mampu berdaya saing. Sudah terang lagi bersuluh bahawa para pelajar yang penuh dengan sifat jati diri mencerminkan bangsa dan negara mereka. Cemerlangnya mereka, maka cemerlanglah kelompok sekelilingnya. Di Malaysia sendiri telah sedia ada falsafah pendidikan yang dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Falsafah ini telah direka dengan strategik dan lengkap merangkumi segala aspek. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa penambahbaikan dan kajian semula amatlah diperlukan demi menangani isu-isu yang dapat membendung pembentukan jati diri pelajar ini. Tanpa mereka, maka gelaplah masa hadapan Malaysia.